Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 13-887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lagi sekali bersama di ruang udara bersama dengan Radio IKIM. Apa lagi kalau tidak IKIM dalam Tazkirah Ramadan bersama penerbit Rohani dan saya Muhammad Zawawi bin Yusof. Masih lagi cerita kali ketiga berkenaan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti oleh orang yang nanti lah. Dan kita tahu malam Lailatul Qadar, Al-Qadar tu sebab keagungan dia, kemuliaan dia dan kedudukannya dinama Al-Qadar. Subhanallah. Dan kita sudah tahu apa nama Lailatul Qadar ni, kenapa Allah rahsiakan dia. Kita sudah tahu juga apa kelebihannya. Dan Lailatul Qadar ni sebagaimana kita sedia maklum bahawa malam anugerah anugerah kepada siapa? Kepada umat Muhammad yang umurnya pendek-pendek. Kita lah umur pendek, kita umur pendek juga. Ini besar. Jadi apa nama itu, dan kita tahu juga apa nama ini, Lailatul Qadar ni hilang sebab apa hilangnya? Hilangnya sebab pucanya bergaduh. Bila bergaduh pula, kita makluman. Dua orang bergaduh dalam masjid. Bergaduh dalam masjid. Macam mana dia gaduh, tak tahu pula. Kemudiannya Nabi betulkan dia. Nabi nak leraikan dia. Dia pun gaduh. Akhir sekali dia hilang. Allah hilangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ingatan malam manis. Okey. Bila kita kelebihan besar, sekarang nak tahu malam manis. Malam Lailatul Qadar tu malam manis. Jadi jumhur ulama, walaupun ada kata 17 Ramadan, walaupun kata ada 19 Ramadan, tapi kalau tengok hadis, Rasulullah bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Tapi kata taharraw ni ikat baju, sisi lengan, tu nak sungguh-sungguh ilah kain kuat-kuat. Kenapa? Nak cari Lailatul Qadar. Bila? Fil ashril awakhir. Bila tu? Di 10 akhir malam Ramadan. Jangan cari siang waktu tidur. Cari malam. Untuk makluman tuan-tuan, saya cerita berkenaan dengan malam Lailatul Qadar ni, ada 80 pendapat ulama. Allahu Akbar. 80 pendapat ulama berkenaan dengan malam Lailatul Qadar ini. Tak apalah. Ada yang kata malam 21, ada kata malam 23, 27 dan sebagainya. Kemudian, dalam hati kata, penama itu, carilah 10 akhir Ramadan. Ada hadis lain pula. Taharraw Lailatul Qadri fil witri. Ada satu hadis lagi, Nabi kata, carilah malam Qadar yang ganjil. Yang ganjil. Jadi, yang ganjil. Jadi, yang ganjil itu apa? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu malam ganjil. Okey. Kemudian, ulama kata malam ganjil. Yang kedua dia, nak tentukan malam ganjil itu apa dia? Kita tahu malam ganjil adalah malam 21, 23, 27, 25, 29. Kalau puasa, itu kan puasa 30 hari. Kalau macam di Arab Saudi, saya sempat berpuasa bawah, Arab Saudi dia tengok anak bulan. Bila nampak anak bulan, maka puasa lah. Jadi kadang-kadang, sampai dia tengok anak bulan 29. Kalau 29 tak ada anak bulan, maka Nabi kata, sumu liru'yati, puasalah kamu bila kamu tengok anak bulan. Dan wa'afiru, dan berbukalah kamu bila kamu tengok anak bulan. Jadi tengok anak bulan, esok raya. Jadi kadang-kadang 29 hari. Jadi kalau puasa 30 hari, maka 10 akhir Ramadan bermula 19 hari bulan. Jadi 20 tu malam kata 20, 22,
30 habis. Kemudian kalau malam ganjil pula dia akan bermula. Kalau puasa 30 hari memanglah 21, 23, 25, 29. Tapi kalau puasa tu 30 hari, Malaysia biasanya. Kalau sorry. Kalau puasa 30 hari, maka kiranya malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Tapi kalau puasa je, kalau puasanya 29 seperti kat Mekah, maka malam ganjilnya bertukar 20, 22, 24, 26, 28. Itu malam ganjil. Jadi Allahu Akbar. Jadi katanya sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim tadi, darilah itu kadar sekian. Okay. Yang kedua apa dia? Alamat tanda malam qadar. Pertama, nuzulul malaika afwaja, turun malaikat berbondong-bondong. Malaikat turun berbondong-bondong lebih banyak daripada pasir di bumi. Pasir banyak tuan. Pasir banyak. Tapi malaikat turun lagi ramai, lagi banyak. Itu yang Allah Ta'ala suruh. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi riwayat daripada Abu Hurairah, wa innal malaikata tilka al-laila aktsara fil ardi min 'adadil hasa. Malaikat lebih ramai daripada bilangan batu. Al-hasa ni batu kecil. Banyak malaikat. Jadi sebablah malam tu tandanya saya sebut baru ni, tandanya kita rasa harmoni sangat. Kita rasa meriah sangat. Walaupun kita seorang rasa macam ceria je. Sebab ramai orang. Itulah. Malaikat bersusun beribadat. Kita pula bersusun tidur tak bangun-bangun. Okey, yang ketiga. Tanda Lailatul Qadar ialah i'tidalul al-jawi fiha. Malam tu rasa macam cahaya sekali. Udara dia rasa tenang saja. Tenang, dia tak panas, dia tak sejuk. Malam tu. Kemudian kata pula malam tu lailatun samihatun taliqatun la harra wala barida. Tusbih, dia kata sejuk sangat, tak panas. Kalau kita kan tak panas, tak sejuk. Tapi ada ketika dia panas, ada ketika dia sejuk hujan. Ini tak panas, tak panas dan tak sejuk. Kemudian ada satu lagi tanda, tulu'u syamsi duna syi'abi sabahil yawmi tali. Satu lagi dia bila pagi besok matahari keluar juga tapi kurang bercahaya. Sebab apa? Diliputi oleh awan. Awan tu dia akan jadi macam gelap je. Dia jadi macam mendung je. Kenapa? Terlalu banyak malaikat. Malaikat kan tak nampak. Malaikat yang tak nampak tu dia naik tu jadi macam mendung. Macam mendung. Subhanallah. Macam mendung. Tapi itulah negara kita kadang hujan setiap hari. Itu masalah juga tu. Cuma orang yang dipilih oleh Allah dia akan. Jadi kita beritahu tanda itu kita akan tengok besok. Matahari kan, matahari naik besok tak berapa jelas, tak berapa bercahaya. Kenapa tu? Sebab terlalu ramai sangat malaikat. Okey. Kemudian satu lagi an-naqa was-safa. An-naqa was-safa ni dia kata malam tu malam yang bersih sangat. Malam yang sunyi sangat. Masya-Allah. Malam yang tenang sangat. Malam yang kita sebut tak panas tu. Tapi dia kau malam tu dia tak ada cahaya tau. Sebab malam tu kan bulan dah mula hujung. Tapi nampak macam cerah di langit. Masya-Allah. Jadi itu antara tanda-tanda malam pada. Tapi kita janganlah malam tengok je malam ni tak nampak muncul. Malam ni tak nampak bising aja, tak tenang aja. Jangan tengok tanda-tanda. Tanda-tanda ni kalau boleh tengok hujung setelah selesai 10 akhir Ramadan baru teka. Jangan sebut, semalam Masya Allah aku tertidurlah, malam itu qadar. Keras aku. Malah tu maknanya kita sudah rugi. Sebab mungkin Malaysia punya fenomena alam tak sama macam di Arab. Jadi mungkin malam tu hujan, cuaca dan sebagainya. Kemudian kata ulama, dia kata yash'uru syakhsu bi iqbalin Allah. Malam tu dia rasa ibadat dia tu macam Allah terima. Dia rasa semacam. Dia rasa semacam sebagai macam Allah terima je.
Baca Allah terima je. Dan kemudiannya apa nama ni, menantu juga yuafiqu syakhsu fiha bidu'a lam yaqulhu min. Dalam tu kan ada sampai terlihat kita berdoa sehingga kita kadang-kadang setengah doa tu kita tak pernah baca tu doa. Orang tu keluar, orang tu terlintas minta yang pelik-pelik, baik yang pelik-pelik. Itu pun kata ulama, sebahagian daripada idea keluar nak minta tu kenapa tanda malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Kemudian kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar tu, apa amalan yang kita nak buat? Malamnya kalau nak buat, kita kena berdoa. Yang kedua, kita kena berzikir. Yang ketiga, kita kena bertasbih. Kita kena minta banyak dengan Allah. Antara yang kita kena minta, al-'itqu minan nar. Kalau jumpa malam tu ataupun tak sepuluh akhir malam tu, kita senang tajuk. Tapi jangan lupa minta Allah waja'alna min udaqa'i syahri Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka Allah. Dan doa mana nak baca tuan-tuan? Doa yang nak baca, ini doa khusus. Jadi satu hal, doanya ialah doa yang Nabi SAW ajar kepada Aisyah. Kata Aisyah, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu Lailatul Qadri ma aqulu fiha. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau malam tu aku jumpalah malam pada aku nak kata apa? Nabi ajar, quli Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Engkau ni maha pengampun, maka maafkanlah aku. Malam tu kalau jumpa, baca Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu Allahumma innaka Allah. Doa tu Nabi ajar. Rupanya malam Qadar ni malam penghapus dosa. Sebab itu Nabi ajar supaya kita banyak minta dengan Allah. Minta neraka jauh satu, minta syurga, minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata antaranya kenikmatan hidup yang paling spesial, antara nikmat Allah adalah yang paling hebat, nikmat dapat kemaafan daripada Allah. Nikmatan dia banyak salah, banyak silap, tiba-tiba orang maafkan kita. Ya Allah, betapa bertuahnya kita. Jadi malam tu kena Lailatul Qadar. Jangan lupa semayang juga, baca Quran baca. Jadi kena bagi. Kalau semayang pula, elok semayang 8 rakaat tahajud. Semayangnya berapa? Nabi semayang malam masna. Nabi semayang 2. Kemudian semayang witir. Kalau kita belum lagi semayang witir, boleh semayang witir. Okay? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hadis Nabi banyak bercerita tentang malam Lailatul Qadar. Ada ayat Quran, ada hadis Nabi, dan dalam sejarah itu kesungguhan Nabi Muhammad mencari malam Lailatul Qadar luar biasa. Kesungguhan. Nabi tinggalkan keluarga, Nabi gerak, menantu dia gerak, Sayyidina Ali. Nabi tak ibadat seorang, gerak isteri dia. Kita kadang-kadang nak makan sahur, gerak isteri. Ya, tapi isteri macam juga. Bangun awal, masak dulu. Kemudian bangun gerak suami bangun, terus makan. Tak mencari Lailatul Qadar. Itu satu kerugian yang amat rugi. Sebab kita tak tahu bila lagi umur kita dapat bersuara lagi dalam malam Ramadan ataupun tidak. Subhanallah. Jadi akhir sekalinya tuan-tuan, marilah kita berdoa supaya kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Sekian, semoga dapat kebaikan dan bersungguh tolong cari, jangan tunggu. Jangan tunggu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1-300-887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Arah Nur CBP. Arah Nur CBP? Ya, Arah Nur CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Arah Nur CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Arah Nur CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1-300-887650.
Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Sidang pendengar sekalian, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janjinya kepada semua hamba-Nya yang mengerjakan amal soleh dalam keadaan ia beriman. Maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Janji ini tidak hanya kepada golongan lelaki, bahkan golongan wanita tidak pernah ada diskriminasi oleh Allah Ta'ala dalam soal balasan dan ganjaran. Ini dimasukkan dengan kehidupan yang baik dalam tafsir disebut ialah kesihatan, rezeki yang halal lagi baik, keterangan jiwa dan fikiran, serta petunjuk Allah dalam melakukan ketaatan. Bahkan terdapat hadis yang turut menyebut bahawa ia termasuk juga dengan qanaah atau disebut sebagai kecukupan. Kecukupan dengan yang sedikit sesungguhnya lebih baik daripada ketidakcukupan dengan yang banyak. Inilah yang dinamakan sebagai barakah dalam rezeki. Hakikatnya kita sering tersalah sangka tentang kehidupan yang bahagia. Disangkakan kaya itu membahagiakan, rupa-rupanya tidak, kerana bahagia itu tidak boleh dibeli dengan kekayaan. Kebahagiaan hakiki hanyalah bila Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkannya kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan Allah telah letakkan syarat, iaitu syarat iman dan amal soleh. Maka berimanlah dan beramal soleh, nescaya kita akan hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putera Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Marilah bersama berwakaf untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Mukim Petaling Selangor. Untuk maklumat lanjut, hubungi saudara Tuan Haji Ferry di talian 012-8063-928 atau saudara Zulkifli di talian 013-330-5525. Layari juga laman Facebook Masjid Lestari Perdana dan kongsikan bersama keluarga dan taulan. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain. Dan perluaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini. Semuanya online, mudah dan patuh syariah. Layari cgs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. Irah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di Sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Irma pun guna Sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di Sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di Sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu, Sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan.
Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punya banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Sesungguhnya, Allah berjanji akan mengampunkan dosa dan melipat gandakan rezeki bagi orang Islam yang suka berinfak dan berwakaf. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk dana pembinaan Masjid Al-Islahiyah Kuang yang baharu sekarang di www.masjidalislahiyahkuang.com. Saya ulang, www.masjidalislahiyahkuang.com. Awas, pastikan anda hanya menyebarkan atau memanjangkan sesuatu maklumat dan berita yang tepat dan benar sahaja. Penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pendakwaan juga boleh dibuat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. #Hentikan penyebaran berita palsu. #Kita Jaga Kita. Rebutlah peluang dan pelbagaikan amalan di bulan Ramadan bagi meraih matlamat puasa iaitu takwa. Dari saya Ustaz Bukhari bin Abdul Rahman, teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Justru, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Letih, penat. Dah 10 akhir Ramadan ni macam mana nak buat ibadat? Jom bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi meningkatkan kecerdasan dan kecergasan di 10 akhir Ramadan ini dengan susu Faiz. Promosi pembelian 3 perisa susu Faiz. Coklat, vanila dan strawberry hanya dengan RM100 sahaja. Hubungi 011-1853-4742. Ingat, susu Faiz. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kebaikan berinfak. Surah Al-Baqarah ayat 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dia Maha mengetahui. Marilah menyumbang untuk pembinaan masjid pertama Bandar Bukit Beruntung melalui akaun Public Bank Berhad 3814218436 atau layari masjidbukitberuntung.com. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani,
mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan tarbiyah dan pengajaran, didikan dan asuhan, bulan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasihnya Allah menganugerahkan Ramadan buat kita yang mempunyai 1001 rahmat, 1001 fadilat. Rebutlah peluang di bulan ini dengan memperbanyakkan amal dan memperbanyakkan bakti. Teruskan bersama tarbiyah Ramadan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tengah hari bersama Siti Rohani Surani di Aspirasi 134. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hari ni, menerusi rancangan dapur kita kejap je lagi sejak Isnin ya, jangan lupa. Menu raya hari ni kita nak kongsi. Minggu lepas kan dah janji nak kongsi dengan anda menu raya. Hari ni Chef Zainal Muhammad Saad kita siap pakai juraya lagi. Hari ni menu raya yang nak dikongsikan dengan anda di samping macam-macam tips. Dan minggu lepas saya ingat lagi ada pendengar tanya, menu raya apa yang ringkas, tersedap tapi tak cepat basi. Kan sebab kadang masak banyak kan, sebab tak raya nak masak banyak kali, tapi bila masak banyak tiba-tiba terbasi pula dah kan. Jadi menu apa tu? Nanti Syah Zainal akan kongsikan, okey? Jadi anda jangan lupa untuk ikutinya seketika nanti dapur kita. Sangat merindu ilmu Ramadan.